Allah pernah kumpulkan kita semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, di padang Arafah, Masya Allah. Ketika mana bertemunya Nabi Adam AS dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, maka di bawah Jabal Rahmah itu padang Arafah, Masya Allah. Padang Arafah yang mana pada hari Hajjatul Wida Nabi SAW menyampaikan khutbah. Tetapi jauh beribu tahun sebelum itu, ketika mana Nabi Adam AS sampai di padang Arafah, Allah telah sapu bahu belakang belah kanan Nabi Adam AS. Allah keluarkan semua nyawa anak cucu Nabi Adam AS. Allah bentangkan di padang Arafah. Allah perkenalkan diri dia kepada kita semua. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu, pemelihara kamu, pencipta kamu? Bukankah aku Tuhan kamu yang memberikan seluruh nikmat yang ada pada diri kamu di sana ini? Maka di waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah, kerana kita belum kenal sesiapa dalam hidup kita. Waktu itu kita belum kenal suami kita belum kenal anak kita belum kenal jiran kita belum ada kawan waktu itu. Bahkan kita pun belum kenal siapa diri kita. Diri kita pun tak ada nama lagi waktu itu. Kita bernama hamba Allah waktu itu, tuan-tuan. Abdullah semua nama kita. Maka dikala Allah memperkenalkan diri dia di hadapan kita, semua kita jawab, bala syahidana. Bahkan kami bersaksi sesungguhnya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang akan kami sembah bila kami datang ke alam dunia nanti. Dan kami berjanji, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Bila kami datang ke dunia nanti, seluruh solat kami, seluruh ibadat kami, seluruh tenaga yang kau bagi pada kami, harta benda dan seluruh nikmat yang kau bagi pada kami, bahkan hidup kami ya Allah, mati kami ya Allah, semuanya untuk mencapai redha-Mu ya Allah. Kami datang ke dunia nak cari redha-Mu ya Allah, nak mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Kami nak buktikan yang kami adalah hamba-Mu yang sebenarnya ya Allah. Dan nanti sebagai balasan nanti, Allah akan berikan syurga kepada manusia. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini janji kita sebelum kita kenal dunia ni, Masya Allah. Dunia ni tempat yang paling, orang kata tempat yang paling hina tetapi paling banyak menyesatkan manusia. Inilah dunia, tuan-tuan. Benda yang paling tak ada nilai. Allah Ta'ala dia sayang kepada kita. Dia tak nak bagi benda murah sebagai hadiah kepada manusia. Dia akan bagi benda paling mahal, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ulama Nabi SAW menceritakan sebutir permata, sebiji batu dalam syurga, tuan-tuan, lebih bernilai daripada dunia dan seisi-isinya, Masya Allah. Sebab itu bila menceritakan tentang nikmat syurga, Nabi SAW menceritakan kepada kita, la mawdi'u qadami ahadikum fil jannah, tempat pijak kaki kamu dalam syurga nanti, Masya Allah. Tempat pijak, tuan-tuan semua sedang pijak atas lantai ni. Tanah seluas itu, tuan-tuan, dalam syurga itu, Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Tanah seluas itu, bukan tanah Shah Alam, bukan tanah KL. Tanah setempat pijak kaki saja itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Kalau berkumpul seluruh jutawan dalam dunia, nak beli tanah seluas itu tak mampu. Begitu juga Nabi sebut, la mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Casing saja. Kita ni benda-benda ni ada casing, tuan-tuan. Nanti dalam syurga, Allah Ta'ala bagi kenderaan kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seekor kuda yang diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah, Masya Allah. Seekor kuda daripada permata, sayapnya daripada emas. Dan biasa orang naik kuda nak cemeti, tuan-tuan. Walaupun kuda dalam syurga ni, dia ikut cakap kita, niat dalam hati kita nak pergi ke mana dia bawa. Tapi kerana orang di dunia suka cemeti, tuan-tuan, cemeti itu letak dalam bekas. Bekas itu Nabi kata yang kita letak dekat dinding itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya, Masya Allah. Ini yang Allah nak sediakan untuk kita. Nabi kata tanah syurga diperbuat daripada kasturi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasir-pasir dalam syurga adalah butiran mutiara. Batu-batu kerikil dalam syurga Allah taburkan di seluruh dataran syurga. Sekecil-kecil syurga yang Allah nak bagi kepada tiap-tiap orang kita di kalangan kita, sekecil-kecilnya adalah 2000 tahun perjalanan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana batu-batu kerikilnya adalah daripada permata lu'lu' dan marjan. Rumput-rumput lalang-lalang dalam syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran, tuan-tuan, Masya Allah. Taman-taman syurga dipenuhi dengan bunga-bunga raihan.
Nabi kata sebatang pokok dalam syurga yang kita tanam dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sekali sebut tumbuh sebatang pokok yang mana batangnya daripada emas, rantainya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta, yang mana kamu nanti dalam syurga boleh memetik buah-buahan sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Bahkan di saat kamu sedang berjalan dalam taman-taman syurga bersama dengan kekasih-kekasih kamu, dengan suami kamu, di saat itu dahan-dahan pokok dalam syurga akan merendahkan dahannya di hadapan muka ahli syurga dengan buah-buahannya, dan buah akan panggil ahli syurga, eat me please. Dia kata, tolong makan saya, tolong petik saya, makanlah. Masya Allah. Nabi sebut bila ahli syurga mamah-mamah makan-makan, kunyah-kunyah, Masya Allah, buah dalam syurga, dia pejam mata kerana terlalu sedap sangat, buka mata tengok buah tadi bertangkup semula. Masya Allah. Ini keadaan nikmat-nikmat yang sedang Allah telah sembunyikan untuk kita dalam syurga Allah SWT. Tetapi kita bila datang ke dunia, tuan-tuan, tengok Malaysia, Masya Allah, lawa Malaysia, Masya Allah. Pergi Jepun, lawanya Jepun, Masya Allah. Pergi ke New Zealand, lawanya, Masya Allah. Pergi ke Kanada, Masya Allah, lawanya Kanada. Sampai kita lupa syurga Allah SWT. Kita tertarik dengan apa yang kita nak tinggalkan di sini. Sedangkan kehidupan kita, tuan-tuan, kita akan turun daripada qiyam yang pertama berdiri depan Allah, kita akan sujud. Sujud yang pertama itu, tuan-tuan, seakan-akan kita dimatikan oleh Allah sebelum didatangkan ke dunia. Allah Ta'ala hilangkan kita, Masya Allah. Allah beritahu, hal ata'al insani hinum minad dahri, bukankah pernah datang satu zaman dalam kehidupan manusia, lam yakun syai'am mazkura, beberapa lama yang dahulu, satu tempoh masa dahulu sebelum mereka lahir, mereka bukanlah sesiapa yang namanya disebut-sebut. 100 tahun dulu tak ada siapa kenal saya. 100 tahun dulu tak ada siapa kenal tuan-tuan. Dan 100 tahun akan datang belum tentu nama kita ada orang sebut dalam dunia, tuan-tuan. Sebenarnya hidup kita terlalu singkat. Tak ada orang kenal kita dulu. Sekarang Allah telah jelmakan kita, hadirkan kita ke dunia sesingkat duduk antara dua sujud. Masya Allah. Kita semua sedia maklum. Semua orang sedia maklum rukun paling pendek dalam solat adalah duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini umur umat Nabi Nuh AS. Umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Masya Allah. Panjang sikit doanya. Umur umat Nabi Musa AS 500 tahun. 1000 tahun baru 1 hari di sisi Allah Ta'ala. Nak buktikan ahli syurga tak payah hantar lama-lama. Sehari dah cukup dah, aku buktikan kamu ni ahli syurga. Lepas tu mati, masuk syurga. Umat Nabi Musa AS 500 tahun. Separuh hari, tuan-tuan. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, 500 tahun setengah hari. Hantar ke dunia, mati. Yang masuk syurga, masuk syurga. Yang masuk neraka, masuk neraka. Umat paling akhir didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dunia adalah umat akhir zaman. Dalam umur kita pendek, tuan-tuan. Umur kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati baina 60 wa 70 sanah. Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Kata makcik zaman Nabi Musa AS, kalau aku hidup zaman tu, tak ada masa dah nak main golf ni. Kata makcik tu kan, nak main golf, nak pergi berjalan, merayau sana sini, tak ada dah. Ibadat je lah siang malam pasal masa pendek. Kalau umat Nabi Musa AS 500 tahun, enjoy 300 tahun dia main-main, 200 tahun lagi masa nak ibadat pada Allah Ta'ala. Umat Nabi Nuh AS kalau 800 tahun dia enjoy, ada 200 tahun lagi boleh ibadat pada Allah Ta'ala. Kita ni dah lah umur 60 tahun, 60 tahun nak enjoy, rasa-rasanya macam mana, tuan-tuan? 60 tahun masih nak main-main lagi, kan? Dah masuk umur 40 tahun nak main-main lagi ibadat pada Allah Ta'ala, tak ada kesungguhan. Allah tanya kepada kita dalam Al-Quran, alam yakni lil ladzina amanu. Sebenarnya ada 3 soalan yang kita kena jawab dalam Al-Quran. Allah tanya kita sebelum mati, nak kena jawab 3 soalan ini. Yang pertama, Allah tanya kita soalan yang pertama, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai hamba-Ku yang bernama manusia, apakah satu benda dalam dunia ni yang menarik perhatian kamu sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang maha mulia? Tuhan kamu yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang sangat indah, yang sangat cantik, yang bagi segala nikmat pada kamu.
Tapi manusia nak lari daripada Allah Ta'ala, benci dengan Allah. Allah kata, apa benda dalam dunia ni yang menarik sangat sampai kamu lari daripada aku? Kamu tak nak sembah aku, lari daripada masjid. Kalau tuan-tuan duduk sebelah stadium ni, tuan-tuan tahu lah mana ramai stadium Shah Alam dengan masjid kita ni, tuan-tuan. Right? Final Kedah lawan Selangor, tuan-tuan. 80,000 orang penuh stadium, tuan-tuan. Kalau 80,000 orang datang ke masjid, wallahualam. Tapi Allah Ta'ala tanya kita, lekeh sangat ke aku ni? Sampai kamu nak lari sangat daripada aku? Teruk sangat ke Allah Ta'ala? Hari ni manusia anggap Allah ni macam pengemis, tuan-tuan. Allah mengemis kita, ambillah masa sikit untuk aku. Masa dah banyak untuk isteri, untuk anak, untuk keluarga, untuk kawan, untuk kerja. 60 tahun habis untuk kerja. Mana masa untuk Allah? Sedangkan dulu janji kepada Allah SWT, nak bagi hidup mati kami seluruh apa yang kau bagi pada kami, nak bagi kepadamu ya Allah. Umat Nabi Muhammad SAW dalam umur 60-70 tahun, Nabi kata ya taqarabuz zaman, dekat dunia nak kiamat. Salah satu daripada tanda kiamat, dalam 60 tahun hidup, masa tadi dilajukan oleh Allah. Masa kita ni semakin pendek, tuan-tuan. Nabi sebut sanatun ka syahrin, setahun jadi pendek macam sebulan. Syahrun ka usbu'in, sebulan dipendekkan oleh Allah jadi macam seminggu. Seminggu dipendekkan oleh Allah jadi macam satu hari. Satu hari macam 1 jam. Kata Nabi, 1 jam berlalu dalam hidup kita macam percikan api saja, Masya Allah. Begitu pantas masa kita, maknanya berarti semakin dekat kita dengan kematian, tuan-tuan. Itulah sujud kita yang kedua, itulah kematian kita nanti, tuan-tuan. Setelah mati kita akan bangkit berdiri di hadapan Allah. Berdiri di hari kiamat di padang mahsyar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah ketika mana manusia akan berdiri menghadap Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Ada orang datang ke dunia masa singkat. Sebenarnya kita dah untung bila masuk singkat dia, tuan-tuan. Buat sikit terus masuk syurga, tuan-tuan. Masya Allah. Satu orang kiai di Indonesia, dia kata, apa susah Pak? Kalau kita mati besok hari, berarti sampai besok aja peluang kita ibadat kepada Allah SWT. Kalau kita mati besok, berarti peluang kita nak ibadat kepada Allah sampai esok je dah. Kalau mati bulan depan, sampai bulan depan je peluang kita nak ibadat pada Allah SWT. Tetapi yang pertama soalan Allah tanya kita, mengapa kamu masih lari daripada aku? Kamu nak mati nanti nak berharap pertolongan daripada aku. Dalam kubur nanti 40,000 tahun dalam gelap, nak minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah. Di padang mahsyar nanti 50,000 tahun berdiri tanpa pakaian, tanpa teduhan, nak minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Nak melintas di tiang sirat 1500 tahun, takut jatuh ke dalam jurang neraka, nak minta tolong siapa? Nak minta tolong dengan Allah. Tetapi mengapa kamu lari daripada Allah SWT? Ini soalan yang pertama kita kena jawab. Soalan yang kedua, Allah tanya kepada kita, awalam nu'ammirukum, apakah belum cukup panjang umur yang aku bagi kepada kamu wahai hamba? Tak cukup panjang, lagi rasanya kena sampai tambah masa 200-300 tahun lagi kot. Sampai kamu nak betul-betul bersedia, nak betul-betul faham, kan? Sehingga kalau malaikat maut datang, alhamdulillah kami dah ready, kan? Datang, welcome. Sekarang ni saya dah betul-betul bersedia nak mati dah ni, sebab dah cukup panjang umur. Allah kata tak cukup panjang lagi ke umur yang aku bagi kepada kamu. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, satu tempoh yang siapa nak ambil pelajaran, nak ambil iktibar daripada tempoh itu. Sepanjang tuan-tuan hidup di dunia ni, kita semua hidup di dunia ni, macam-macam gambaran kita tengok. Tuan-tuan, kalau kita rasa kejayaan ada dalam harta benda, berapa ramai kita tengok orang yang ada harta pun menderita dalam dunia ni, tuan-tuan. Kalau kita rasa kejayaan satu orang manusia dalam hiburan, baru ni saya pergi tengok artis-artis kita, tuan-tuan. Bukan kita nak merendah-rendahkan, tidak. Tetapi sepanjang kita tengok, perhati tuan-tuan, Masya Allah, semua hidup tak pernah tengok konsert. Tapi sekali baru ni Allah Ta'ala bagi peluang tengok, Masya Allah, nak tengok macam mana keadaan dia, Masya Allah.